Kita nak teruskan dengan B. Laju purata Encik Manaf, okey. Masih lagi graf yang sama. Laju purata masih lagi laju. Dia cuma nampakkan perkataan purata supaya kamu rasa pening. Laju purata Encik Manaf, PBQ. So PBQ adalah perjalanan Encik Manaf. Kelajuan dia ialah 72 km per jam. Okey. Walaupun dia graf menurun tapi tak apa. Dia masih lagi kelajuan dekat sini. PBQ. Okey, 72 km per jam. Dia nak beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okey, ini adalah perjalanan yang pertama. PBQ ni perjalanan yang pertama. OABC ni adalah perjalanan yang kedua. Sebab dia kata tadi perjalanan dua buah kereta. Okey, cuma kalau dekat sini cikgu tak salah cikgu, ini Cameron Highland. Yang ini adalah Kuala Lipis kalau tak salah cikgu lah tadi. Okay. So ini Cameron Highland, so ini Kuala Lipis. Bermaksud Encik Manaf ni dia daripada Cameron Highland nak ke Kuala Lipis. So perjalanan kereta yang kedua ni dia daripada Kuala Lipis nak ke Cameron Highland. Dia macam itulah, masih lagi perjalanan, dua perjalanan. Okay, walaupun dia nampak graf turun dan naik. Okay, yang kita nak cari adalah beza masa perjalanan untuk sampai. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, Encik Manaf ni dia sampai pada Q. Encik Manaf ini dia sampai ke destinasi pada titik Q, manakala ke kenderaan yang kedua, kereta yang kedua ni dia sampai pada titik C. So C kamu ini berakhir pada masa 133 T yang kita dah kira tadi. Manakala Q kamu ni dia berakhir pada masa Q, kita tak tahu masa dia dekat sini berapa. So beza masa inilah yang kita nak cari. Sebab kamu tengok satu ni dia berhenti dekat Q, satu lagi dia berhenti dekat C. So beza masa inilah yang kita nak cari dalam minit. So apa yang kita nak buat, kamu dah ada clue laju dekat sini. Okay, so kita yang pertama dia penamat pada C. Okay, kita nak tengok OABC sampai pada minit yang ke-133. Ya, OAB ke C sampai pada minit yang ke-133. Q. So Q kita tak tahu dia sampai kepada minit yang berapa. Tetapi kita ada masa, kita ada kelajuan dekat sini. So dalam laju ini ada rumus masa. So ada rumus masa. So insyaAllah kita akan jumpa masa dia lah. Okay, so laju kamu ialah 72. Telah pun diberi. Laju sama dengan jarak bahagi masa. So masa kamu 72 adalah laju. So laju kamu 72. Jarak kamu, okay, so PBQ. Jarak dia daripada 135 sehingga kepada sifar. Bermaksud jarak dia 135 km lah. Okay, sebab dia daripada 135 sehingga ke sifar, bermaksud jarak untuk PBQ masih lagi 135 bahagi dengan masa. So masa kamu kita tak tahu, so kita declare sebagai huruf Q lah dekat situ. Okay, so apa yang kita nak kena buat, kita boleh dapatkan Q. So Q kamu dekat sini kita ubah kedudukan. Kita ubah kedudukan. Q kita bawa ke tepi, 72 kita turunkan ke bawah. Okey, so dia nampak 135 bahagi dengan 72. So kita akan dapat masa dekat sini iaitu 1.875. Okey, Q yang kamu dapat ialah 1.875. So kalau kamu nak letak terus dekat sini 1.875, nilai kamu ni pelik sebab dia perpuluhan. Seharusnya Q kamu ni mesti nombor bulat sama macam kawan-kawan dia yang lain. So, apa yang kamu kena buat, kalau kamu tengok ini adalah kilometer per jam. 72, laju yang diberi ini sebenarnya dalam kilometer per jam. Sedangkan kamu dekat sini ada kilometer per minit. Okey, so jangan keliru. So, takut kamu letak terus 1.875 dekat sini, salah. So, apa yang kita nak kena buat, kita darabkanlah kepada 60. Nak ditukar masa ini di dalam jam sepatutnya ni. 1.875 ni sebenarnya dalam jam. Nak ditukar kepada minit. Kenapa kita nak tukar kepada minit? Sebab paksi kamu ni paksi minit.
1 jam bersamaan 60 minit. 1.875, so darablah dengan 60, dapatlah 112.5. Okey, kamu dapat nilai perpuluhan lagi sekali kat sini. Tapi kalau kita semak logik lah, nilai kamu Q dekat sini kurang daripada 133. Tapi cikgu dah cakap tadi, mungkin nombor perpuluhan salah, tapi kita kena tengok juga keadaan. Okey, kamu kira kalau kamu semak, langkah kerja kamu tiada yang salah. Daripada kilometer per jam, nak cari Q, Q ialah masa, dah dapat Q, Q ini dalam jam, so tukar daripada jam kepada minit, so dapat juga perpuluhan, so pasrahlah, terimalah, so memang itulah jawapan dia sepatutnya. So Q kamu 112.5, so betul dah ni, jangan risau walaupun dia nampak lain daripada kawan-kawan yang lain, tapi jangan kira dia logik dan nilai dia pun logik. Okey, kurang daripada 133, apa lagi yang tinggal, kita tolaklah sebab dia nak beza. Beza bermaksud tolak. So beza di antara T iaitu 133, tolaklah dengan 112.5 Q dekat sini. So beza masa tiba ke perjalanan masing-masing. Okey, perjalanan sampai masing-masing, rupa-rupanya beza masa dia yang cikgu highlightkan hitam dekat sini ialah 20.5 minit. So Q ni dia sampai cepat. Kenapa logiknya Q sampai cepat? Kerana graf dia terus turun tanpa ada kawasan mendata, tanpa dia berhenti. Encik Manaf ni dia daripada Cameron Highland terus ke Lipis tanpa berhenti. Okey, so tengoklah Cameron Highland ke Lipis sebab ada dalam soalan. Cuma OABC ni dia berhenti dekat tengah-tengah ni kerana dia ada kawasan mendata. Okey, so dia berhenti, dia berjalan, dia berhenti dan teruskan perjalanan. Sebab tu mungkin dia sedikit lambat sampai berbanding Q dekat sini. Okey, itu logiknya lah. So habis untuk slide kita yang pertama, 7.1 iaitu graf jarak masa. Okey, kita nak teruskan kepada 7.2, graf laju masa di muka surat 195. Okey, graf jarak masa dah selesai. Graf laju masa di muka surat 195. Kita nak tengok setakat mana kamu rasa boleh atau tidak lah. Okey. So graf laju masa, pengenalan dia kalau ikutkan sama je. Okey, graf dia sama saja, graf turun dan naik, graf turun, naik, berhenti, sama saja menata. Okey, cuma paksi dia berlainan. Sebelum ini paksi kamu dekat sini untuk graf jarak masa, dia adalah jarak lah. So apabila dia laju masa, dia adalah graf laju, paksi laju dekat sini. So laju masa. Sebelum ini yang tadi 7.1 jarak masa. Okey, sama sahaja. So laju masa ini adalah kecerunan. Ya, kecerunan kamu dalam keadaan menaik ataupun positif. Macam mana cikgu nak kata, macam mana kamu nak kenal dia menaik? Dia daripada kiri, daripada kiri ke kanan graf. Dia menaik. Okey, so ini disebut sebagai kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju terhadap masa lah. So kalau macam tadi, kadar perubahan jarak terhadap masa. So ini kadar perubahan laju terhadap masa yang kita kenal sebagai pecotan. So tengah-tengah ni sebenarnya pecotan. Graf jarak masa yang sebelum tengah-tengah ni adalah laju. Bagi yang mengikuti kelas cikgu pada hari Isnin, so yang tengah-tengah ni laju. Apabila dia graf jarak masa. Apabila dia graf laju masa, tengah-tengah ni rupa-rupanya pecotan. So masih lagi sama, kecerunan kamu ini negatif kerana dia menurun daripada kiri ke kanan. Dan ini juga kecerunan. Cuma kali ini kecerunan kamu ialah sifar lah. Okay. Yang tadi menaik positif, menurun negatif. So apabila dia mendata, kecerunan kamu sifar ataupun kosong. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan
dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.